Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dalam program Muhasabah PPIPS, saya akan membicarakan tentang penekanan sunnah Rasulullah menjana ummah terbilang. Sunnah ini suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kerana sunnah itu berbeza dengan sunat. Ya, sunat itu dalam istilah fiqahnya, apa yang kita lakukan dapat pahala dan apa yang kita tinggalkan tidak ada apa-apa. Manakala sunnah itu menurut pandangan ulama hadis adalah segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat keadaan, tabiat atau watak dan sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Jadi dari definisi yang diberikan oleh ulama hadis ini, kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam ensiklopedia Islam contohnya jilid yang keempat, kita akan temui bahawa sunnah ini adalah segala perkara yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya nak fokuskan dalam kita membicarakan tentang sunnah ini ada 3 perkara. Pertama dari aspek suratihi. Yang keduanya dia dari aspek siratihi. Yang ketiganya dia dari aspek sariratihi. Pertama sekali, apa yang dikatakan dengan suratihi? Iaitu gambaran luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi, ia terdapat juga dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Dalam bahagian yang akhir, ianya membicarakan tentang kesempurnaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa kita perlu mempelajari bagaimana gambaran luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi SAW berpakaian. Pakaian Nabi SAW adalah pakaian yang menutup aurat. Pakaian Nabi SAW adalah pakaian yang longgar. Pakaian Nabi SAW itu adalah pakaian yang tidak menggiurkan. Jadi konsep sunnah pada pakaian baginda SAW itu boleh kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kalau kita makan pakaian, pastikan pakaian kita itu agak longgar. Contohnya pakaian yang saya pakai hari ini. Ini salah satu daripada ciri sunnah baginda SAW, iaitu pakaian yang longgar, tidak menampakkan susuk tubuh kita, yang tidak menimbulkan kegairahan kepada orang yang melihat. Selain daripada pakaian Nabi SAW itu adalah jubah contohnya, dan beberapa pakaian yang lain. Baik. Pertama kita bicarakan tentang gambaran luaran Nabi SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW berpakaian. Bagaimana Nabi SAW mendandan rambutnya, meminyak rambutnya. Bagaimana Nabi SAW mendandan kumisnya, janggutnya. Bagaimana Nabi SAW mencelak matanya. Bagaimana Nabi SAW memotong kukunya. Bagaimana cara Nabi SAW duduk, berjalan, tidur, makan, bergaul, bercakap, bertindak, menjadi pendengar yang profesional, berkomunikasi dengan cara yang cemerlang. Semua ini adalah gambaran luaran Nabi SAW yang perlu kita pelajari. Sebab itu dalam berkomunikasi pun kita perlu pelajari bagaimana akhlak Nabi SAW berkomunikasi. Bagaimana Nabi SAW menterjemahkan body language. Bagaimana Nabi SAW menterjemahkan eye contact. Bagaimana Nabi SAW menterjemahkan mimik muka dalam melayan tetamunya. Yang begitu ceria, mesra, sentiasa tersenyum, itu watak pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warna-warna pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa profesionalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam kitab-kitab hadis, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan itu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Artinya mengawal objek pandangan mata. Bukan mematahkan leher.
Sehingga istilah orang kalau kita nak jalan cara Nabi, habis benjol kepala kerana langgar tiang elektrik. Ini menunjukkan kita tidak faham dalam menghuraikan apa yang dikatakan menundukkan pandangan. Ya, mengikut ilmu-ilmu psikologi Islam, pakar psikologi Islam, bahawa ghaddul basar itu menundukkan pandangan itu artinya kita mengawal objek pandangan mata kita daripada melihat maksiat. Hendaklah kita kontrol mata kita. Bila kita nampak maksiat di sebelah kanan, kita larikan di sebelah kiri. Nampak di sebelah kiri, kita larikan di sebelah tengah. Nampak tengah, kita lihat ke atas. Nampak atas, kita pandang ke bawah dengan mengawal